Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum itu, kata orang tak kenal maka tak cinta. Maka nama diberi tanpa dipinta. Aidit bin Muhammad Adi. Boleh panggil saya Aidit. Okey, jadi bagaimana pula dengan rakan di sebelah kiri dan kanan saya? Boleh perkenalkan nama kalian? Saya mulakan dengan saya. Okay. Jadi saya Assalamualaikum dan Ahad. Jadi saya selaku panel kedua Muhammad Fahmi Zakuan bin Zainuddin yang berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Kini menetap di Pantai Lalam kerana saya belajar di sana, Kuala Lumpur. Jadi saya suka akan belajar tentang bahasa Melayu sebenarnya. Saya lebih gemar mencari benda-benda baru dan suka belajar tentang akhirat. Senang berkenalan dengan saudara berdua. Okey, izinkan saya pula. Okey, sebelum saya perkenalkan diri ni, saya rasa lebih elok saya memberi sebuah pantun 4 kerat Ya. Boleh izinkan saya? Boleh. Santai sahaja. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Amir Syazwan Azri dan biasanya orang panggil saya Amir. Okey. Saya berasal dari Dungun, Terengganu. Saya juga menetap di Sri Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Saya pun belajar kat sana. Awak alumni ya? Bukan. Saya sedang belajar. Okey. Sebelum tu kami ingin memperkenalkan nama podcast kita. Ada nama mungkin? Ada. Tak sabar nak dengar. Okey, selamat datang ke podcast Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Tengok Podcast. Okey. Nama podcast kita. Apa tu? Ada lagu ya? Ya. Sangat menarik ya makan kita. Okey, baik. Nampaknya semua telah memperkenalkan diri masing-masing. Tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan perbincangan podcast kita pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan aspek komunikasi dalam melahirkan personaliti guru yang kompeten dalam menghadapi era globalisasi. Persoalannya, apa sebenarnya aspek komunikasi ni? Ada yang tahu? Kalau saya rasa macam kita bercakap dengan orang. Okey, macam mana pula? Saya sangat setuju dengan. Betul lah. Sebab saya dia setuju. perkara yang umum kan. Dia bukan lebih kepada bercakap, tapi lebih kepada untuk kita nak interact dengan, bukan interact, Berinteraksi. berinteraksi dengan orang lain. Ya. Untuk berkomunikasi. Okey, baik. Jadi antara aspek komunikasi dalam melahirkan personality ialah komunikasi interpersonal ya. Jadi apa yang kita boleh katakan berkenaan komunikasi interpersonal ini ialah komunikasi ini merujuk pada cara guru itu sendiri untuk berinteraksi secara langsung dengan murid, dengan rakan sekerja dan juga staf-staf sokongan yang ada. Kita boleh katakan komuniti di sekolah lah. Jadi guru yang berkemahiran tinggi menunjukkan nilai empati dan kesabaran yang tinggi dan mendengar keupayaan mendengar secara aktif lah. Kita sedia maklum dalam era globalisasi ini, kemahiran ini sangat penting kerana guru akan berhadapan dengan murid yang dari pelbagai latar belakang. Kita tidak tahu murid ini ada masalah keluarga ke, murid ini terlalu dah selesa dengan kemewahan yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Jadi kita tidak tahu. Jadi bagaimana pula dengan pendapat rakan-rakan yang lain? Mungkin maksud idea yang idea nak ucapkan tadi adalah guru harus sabar. Betul.
mungkin guru saya sangat sabar ketika mengajar saya dulu. Betul. Izinkan saya menambah pendapat saya pula. Boleh. Okey, jadi guru bukan sahaja setakat sabar pada seorang murid tu. Jadi guru bukan sahaja setakat sabar, namun guru juga harus memberi penjelasan yang sangat jelas. Itu tutur bicara mereka harus jelas lah. Dan mungkin dapat mudah difahami oleh murid-murid lain. Guru juga mungkin boleh menggunakan multimedia atau alat-alat bantu mengajar di dalam kelas mereka untuk memahamkan lagi murid dengan apa yang nak diajar oleh guru tersebut tentang subjek yang tertentu. Itu saja. Okey, saya tertarik dengan pendapat yang telah diberikan oleh saudara Fahmi sebentar tadi. Okey, pada pendapat saya pula, saya lebih tertarik dengan ungkapan yang diberikan oleh orang ramai pada ni, adalah guru sebagai seorang yang mempunyai banyak pelbagai tugasan, seperti kalau ada permasalahan, guru menjadi seorang hakim di sekolah. Kalau ada kerosakan, guru menjadi seorang tukang, macam-macam lagi. Tapi saya di sini, saya lebih tertarik pada guru ni menjadi sebagai seorang pempengaruh kepada murid-murid. Okey, ini boleh diadaptasikan dengan aspek komunikasi yang dibincangkan dan yang dibincangkan dalam video siar kita pada hari ini. Okey, yang ketiga, dalam era globalisasi ni, guru perlulah menyesuaikan gaya komunikasi dia dengan latar belakang budaya murid. Bagi contoh, kalau guru itu ditempatkan contohnya Sabah, mestilah guru perlu menyesuaikan diri dengan budaya di sana, dengan cara percakapan di sana. Kita tahu kan, Sabah kan kalau dia bercakap kan mesti dia tambah perkataan bah kan. Iya, Dengan ini dengan penambahan kosakata baharu guru ni, dia membantu guru berkomunikasi dengan murid tanpa sebarang permasalahan ataupun kekeliruan. Okey. Seterusnya, sikap terbuka dan fleksibel terhadap budaya membolehkan guru menciptakan suasana yang induktif dalam kalangan murid-murid. Seperti dalam kelas, guru-guru boleh menggunakan latar belakang budaya ni untuk dikaitkan dalam pembelajaran sehariannya. Okey, itu saja saya rasa untuk poin yang pertama saya. Saya ada kawan yang macam awak juga. Ya. Dia bukan dari Sabah tapi dia daripada Kemaman. Kemaman dan Dungun. Terengganu lah. Dari Terengganu lah. Dia Bunyi logat dia. Logat dia. NG. Dalam ayat dia apa ada Ya, gitu. Macam kata saya ya. Okey, baik. Wah, pendapat yang sangat bernas daripada kedua-dua rakan saya. Okay, baik, kita teruskan lagi perbincangan podcast kita pada hari ini. Baik, seterusnya ialah guru mestilah pandai dalam menggunakan teknologi komunikasi. Kita sedia maklum pada masa kini kemajuan teknologi yang secara berkembang secara pesat sekarang membawa perubahan dalam komunikasi pendidikan. Kita boleh ambil contoh semasa era zaman PKP kita tahun 2020, sekolah proses pembelajaran itu berlaku secara dalam talian dan guru memberikan segala apa-apa tugasan kita melalui platform media massa seperti WhatsApp, Telegram dan menggunakan aplikasi Google Classroom. Ada tak nak berkongsi sedikit pengalaman tentang belajar ketika zaman ini? Guru saya semasa saya belajar sering bercerita tentang pengalaman mereka ketika mereka di usia remaja. Okay. Jadi dia banyak berkongsi cerita anak-anak murid dia ketika dia sebelum masuk sekolah. Banyak cerita tu. Tapi bagi saya terdapat je kelemahan
terhadap penggunaan contohnya kelas dalam talian. Mendapat pemerhatian saya mendapati pelajar-pelajar ni dia tidak menyertai pun sebenarnya kelas tu, tapi dia terlebih tidur dalam kelas tu. Dia hanya menulis kedatangan dan hanya hadir dan tidak membuka pun kameranya, suaranya, peti suaranya di dalam Google Meet lah. Oh ya. Jadi kadang-kadang mereka pun mungkin masuk tapi buat kerja lain begitu. Mereka kurang berminat dengan cara guru tersebut mengajar atau kurang berminat dengan subjek tersebut. Sebab tu dia orang kurang mengambil tahu dan mengambil kisah tentang apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Betul. Jadi seterusnya ada nak Saya mohon menjelaskan maafkan saya. saya Maafkan sahaja saya. sebenarnya. Mohon menjelaskan saudara Aidil. Pada pendapat saya pula, maafkan saya ya. Tak apa, teruskan. Santai saja. Santai Dia. saja, tak apa. Pada pendapat saya pula, kolaboratif dan komunikasi dalam pasukan adalah satu aspek yang penting juga bagi guru-guru dan murid-murid. Ini juga tidak terguna dalam antara guru dan murid saja. Ia juga boleh berguna bagi mungkin ibu bapa ataupun guru lain dan pihak luar. Jadi ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan ia dapat berkongsi idea dan rancangan untuk dilakukan pada masyarakat. Ini juga baik untuk meningkatkan kompetensi melalui perkongsian dan inovasi yang akan memperkayakan lagi proses pembelajaran murid-murid. Mungkin ibu bapa boleh memberi idea kepada guru untuk melakukan aktiviti di dalam kelas, ataupun mungkin banyak lagi lah guru boleh perolehi idea melalui mungkin idea-idea yang dibentangkan oleh orang lain. Ataupun ibu bapa itu sendiri yang memberikan sedikit sumbangan lah pada pihak sekolah. Sumbangan sangat penting sebenarnya. Okey, saya juga ingin menambah. Okey, teruskan, silakan. Tak apa. Dalam pembincangan kita pada hari ini yang berkaitan dengan aspek guru kompeten itu sendiri, okay, kita juga dapat konsep guru kompeten ini melalui guru perlulah mempunyai kemahiran memotivasikan pelajar atau murid-murid mereka. Okay. Tapi bagi saya Kenapa macam bunyi Indon? tapi bagi saya sabarlah. Maafkan saya. Saya pun perasan juga sebenarnya. Minta maaf kerana ada kegilapan Okay. kerana teruja kat malam ni. Okey. Allahu Akbar. Okey. Dari aspek memotivasikan murid-murid, guru perlulah ada terlebih dahulu kemahiran untuk memotivasikan diri sendiri. Contoh dapat menghindari semua permasalahan seharian dengan berkata-kata positif sebagai contoh. Okey, tapi bagi pengalaman saya sebagai bekas murid sekolah rendah, okey, kebanyakan guru-guru ni tidak mempraktikkan kemahiran memotivasikan murid-murid. Sedangkan guru lebih cenderung untuk memanggil pakar motivasi untuk ke sekolah. Bagi kita tengok yang membuatkan orang menangis semua tu. Adik-adik pejamkan mata. Betul. Saya baru teringat. Okay. Saya rasa ini tidak menunjukkan guru tersebut mempunyai sifat sebagai seorang guru yang kompeten. Okay, saya lah sebagai seorang bakal guru, saya rasa saya perlu mempersiapkan diri saya ni dengan melatihkan diri saya dalam memberi motivasi. Sebagai contoh, saya boleh memberi motivasi kepada rakan-rakan saya yang sebagai contoh ketika mereka mempunyai masalah, saya boleh memberikan nasihat yang berguna kepada mereka dan memberi kata-kata semangat. Okay, saya rasa itu saja daripada saya berkaitan dengan kemahiran memotivasikan diri. Macam mana? Ada yang ingin ditambah ke? Tak ada.
Jadi saya rasa mungkin teruskan lagi Apa ni? kita punya perbincangan kita. Saya seronok lah rasa hari ni. Rasa lain sedikit. Tak tahu kenapa dengan awak tersasul tadi tu. Tak apalah. Okey, kita sedia maklum yang sungguh pernah sekali buah fikiran daripada saudara Fahmi dan juga saudara Amir. Pada khidmat saya pula ialah kemahiran berbahasa asing. Zaman sekarang seorang guru itu perlulah mempunyai kemahiran dalam menggunakan apa-apa bahasa. Contoh seperti kita merupakan guru bahasa Melayu, kita walaupun kita merupakan seorang guru bahasa Melayu, tapi kita juga perlu tahu penggunaan bahasa Inggeris kerana ia merupakan salah satu daripada bahasa global yang boleh kebanyakan apa-apa kemudahan di dalam telefon pintar ataupun mana-mana tempat menggunakan bahasa Inggeris. Jadi guru yang cakap perlu mempunyai kemahiran untuk menggunakan bahasa asing. Dan bahasa Inggeris ini kegunaannya bagi mengaset literatur antarabangsa, guru perlu menghadiri latihan global dan membuka peluang kepada sumber pembelajaran luar. Bunyi Selat Negara. Ada bahasa yang bahasa Negara ke? Bunyi ke? Ah. Allah. Okay, Saya maaf saya akan cuba kawal sedikit lah. Jadi kemahiran ini dia Tak apa, ambil masa. Saya faham situasi macam gini sentiasa berlaku dalam Lagi-lagi bila kita bersiaran langsung ni Ya, malam ya. ni. tak dapat nak elak lah. Jadi okay, saya maaf kita teruskan. Jadi kemahiran berbahasa asing ini Tak apa saudara Aida, tak apa. Betul. Okay, sila sambung. Saudara Aida. Oh, tak apa, sila. Tenang. Tak apa. Tak apa dia. Okay. Aida boleh? Jadi kemahiran ini dia memudahkan guru untuk mengikuti trend pendidikan global dan memperluaskan wawasan mereka. Jadi kita tengoklah budak-budak sekarang mungkin boleh guna bahasa Inggeris ataupun bahasa Mandarin, bahasa Tamil dalam perbualan mereka. Jadi ada apa-apa lagi penambahan? Ibu bapa di rumah pun sering mengajar anak-anak mereka sejak daripada kecil lagi menggunakan bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris. Ramai majoriti di Malaysia, Terutamanya di bandar lah kan? ya, ramai yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris di rumah dan di luar rumah untuk melatih mereka sejak daripada kecil lagi lah. Jadi pada pandangan saya pula, kemahiran dalam berbahasa asing ni mempunyai banyak manfaat, khususnya bahasa Inggeris. Jadi yang penting dalam dunia masa kini untuk belajar dan mengetahui lebih banyak tentang bahasa Inggeris. Ini dapat memberi peluang kepada mungkin generasi muda kita untuk mengakses lebih banyak ilmu antarabangsa. Contohnya mereka berkolaborasi dalam taklimat berbahasa Inggeris daripada penceramah luar. Mereka lebih mengetahui dengan lebih cepat tanpa mempunyai sekatan daripada mana-mana lah. Jadi itu saja. Sangat bernas ulasan yang diberikan oleh saudara Fahmi sebentar tadi. Ya. Okey. Saya juga ingin menekankan aspek komunikasi non-verbal. Okey. Apa itu komunikasi non-verbal? Apa tu? Komunikasi non-verbal ni merupakan komunikasi bukan lisan yang juga, tapi dia merupakan salah satu proses komunikasi. Tapi dia tidak menggunakan percakapan. Oh, tapi jadi dia guna apa tu? okey. Dia contohnya dia menggunakan gerak tubuhnya. Gerak Bahasa tubuhnya, bahasa tubuhnya, lepas tu ekspresi wajah dia. Lepas tu hubungan mata, bentang mata dengan mulut sebagai contohnya. Okey.
Okey. Perkara ini perlulah dititik beratkan oleh semua guru kerana kita tahu bahawa kontak antara guru dengan murid ni penting bagi membolehkan Kontak, maafkan saya, kontak. kontak ni ibaratkan macam hubungan dua hala. Macam tu lah kontak ya, ini. ya. Tapi dia pelik sebab dia ditafsirkan ke dalam bahasa Melayu. Tapi bahasa Inggeris dia lebih dikenali sebagai contact. Sebab tu saya sebut kontak. Maafkan saya ingatkan mungkin ada logat daripada Terengganu Dah. mana. Sebab kita tahu kan bahasa Melayu ni kan dia mempunyai banyak kosakata lah. So kita meluas. Okay, kita faham, okey? Baik. Izinkan saya menyambung. Okay, teruskan. Mak. Okey. Okey, komunikasi non-verbal yang dipraktikkan oleh guru ini penting bagi membantu mewujudkan suasana yang harmoni dalam sesi pembelajaran seharian. Ni jadi murid tidak akan takut untuk menanyakan soalan kepada guru-guru ketika sesi pembelajaran. Okey, tetapi saya ingin menambah lagi pengalaman saya lagi. Oh ya, tak apa sila. Luas ke awak pengalaman ni? Kerana saya pernah menjadi seorang Murid. murid kan. Okey. Saya pernah berpengalaman bahawa beberapa guru telah masuk ke dalam kelas lah. Sebagai contoh, ketika sesi pembelajaran dengan raut wajah yang masam. Lepas tu kontak mata dengan yang tajam, itu yang membuatkan saya takut satu ketika dahulu. Sedikit Sebab- gerun ya? Ya. Okey, saya rasa dengan cara begitu murid-murid tidak akan perkara ini tidak akan membantu murid-murid dalam mengembangkan lagi perkembangan dalam sesi pembelajaran mereka. Okey, saya rasa sudah cukup kan ulasan kita berkaitan dengan aspek guru komputer ni, dengan berkaitan dengan semualah aspek yang kita bincangkan tadi. Okey, saya rasa itu sahaja yang boleh kami kongsikan pada hari ini. Yang baik semua datang daripada Allah dan yang buruk itu semua datang daripada kekhilafan kata kami sendiri. Jadi saya rasa mungkin setiap orang akan beri sedikit kesimpulan lah yang kita buat pada hari ini. Jadi izinkan saya untuk mulakan terlebih dahulu. Jadi masa sangat menceburui kita ya. Saya akan membuat sedikitlah kesimpulan berdasarkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, kita bertiga sebagai bakal pendidik hendaklah mempunyai personaliti guru yang kompeten dalam menghadapi era globalisasi ini, kerana cabaran pada masa hadapan adalah lebih mencabar kerana kita dengan perkembangan teknologi. Dan mungkin saya lihat sikap ataupun adab kanak-kanak zaman sekarang sedikit kurang berbanding dengan zaman kita dahulu. Jadi itu saja kesimpulan daripada saya. Bagaimana Saudara Fahmi? Oh ya, Ada ingin? saya sangat sedih apabila mengetahui acara kita pada hari ini sudah sampai di penghujung. Saya adakah anda ingin membuatkan rumusan juga? Oh ya, saya memang nak bercakap macam tu. Sekarang saya clear sikit macam ayat. Okey. Maafkan saya. Saya cuma menyatakan saja. Jadi sebagai kesimpulan saya pada hari ini, saya sangat menekankan bahawa kepimpinan itu Apa saya faham? ataupun sifat kepimpinan dan sentiasa mencari pengalaman baru, supaya kita dapat kita sebagai bakal-bakal guru dapat menempuhi cabaran-cabaran baru, seperti berada di tempat baru. Seperti saya, pengalaman saya sendiri, saya berada di Kelantan kan. Bunyi. Ayat, nampaklah kamu sedang sedang menahan, sedang mengawal lah awak punya pertuturan cara tu. Saya daripada Kelantan. Dari Kelantan. Saya datang KL. Saya perlu adapt. Saya perlu Beradaptasi. Beradaptasi dengan benda ni. Jadi saya perlu berinteraksi dengan kawan-kawan saya daripada Kuala Lumpur. Saya kena cakap luar. Jadi sedikit kekok lah yang biasa lah tu. Sedikit mempunyai halangan, tapi saya dapat tempuhi
kerana saya sebagai guru bahasa Melayu perlulah belajar untuk benda-benda baru ni lah. Belajar untuk menempuhi benda-benda baru seperti ini. Saya Saya juga ingin menambah. Oh, ya, Ustaz. ya, Okay, ya. secara Sila, konklusinya sila. daripada perbincangan kita pada hari ini, semua aspek yang telah kita bincangkan daripada aspek komunikasi, hubungan dengan murid perlulah diterapkan dengan baik oleh semua guru maupun bakal guru yang berada macam kita ni berada di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Kita nama pun sudah Kampus Bahasa Melayu. Jadi kita perlukan menerapkan lagi konsep bahasa Melayu itu dalam dalam kehidupan. Jadi bermartabatkan lah. Betul. Kita perlu Macam menaikkan lagi konsep bahasa MBI yang kita pelajari tu. maaf, lain konteks. Lain konteks. MBI. Sekali-sekali. Tak apa. Okey. Saya rasa dengan aspek ni yang ingin membentuk guru sebagai seorang guru kompeten ni membantu kita dalam memperkemaskan lagi sistem pendidikan di negara kita. Seterusnya kita dapat melahirkan generasi yang bijak pandai, yang mempunyai akhlak dan sasiah yang baik pada masa hadapan. Okey, selagi saya rasa sudah cukup ya. Kemudian ada rakan-rakan saya ingin menambah? Saya Saya tiada. sudah tiada. Mungkin masa mencemburui kita. Okay. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada saudara Fahmi dan saudara Aidil kerana memberi peluang kepada saya untuk menyertai video siar kita pada hari ini. Saya pula ingin mohon maaf lah kepada Amir dan juga Fahmi kerana banyak ketawa hari ini. Saya cuba menahan tapi tak dapat. Susah menjadi orang yang suka berhibur. Saya sebenarnya Mudah. suka apabila kita dapat berinteraksi dengan selesa dan nyaman. Mungkin itu konsep podcast kita pada hari ini. Okey, betul. Okey, saya harap pensyarah kita iaitu Cik Siti Salamah dapat memberikan kata balas yang baik kepada kita. Respon. Okey, dengan ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita mengakhiri Podcast podcast kita kita pada hari ini. Okey, ingat malam Jumaat buat apa? Tengok podcast. Okey. Apa tu? Bye bye.